Assalamualaikum dan hai semua, apa khabar semua? Jom belajar dengan Ustaz pada hari ini, Surah Al-Ikhlas. Jom! Nama saya Cikgu Aziz. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Okey, jadi jom belajar dengan cikgu pada hari ini. Let's go! اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Apa kita nak belajar pada hari ini? Jom kita lihat gambar sebelah. Ayo. Cuba kamu lihat gambar ini. Apakah gambar yang ada di dalamnya? Cuba kamu fikir, ada gambar apa? Ada gambar Al-Quran, ada gambar orang sedang membaca Al-Quran, dan seorang perempuan dan anaknya sedang membaca Al-Quran. Kamu rasa ini kita nak belajar tentang apa? Ya, betul. Seharusnya betul lah itu. Kita nak belajar tentang Al-Quran, iaitu Surah Al-Ikhlas. Jom kita belajar. Sekarang ini, cuba kamu dengarkan bacaan Surah Al-Ikhlas. Jom kita baca bersama-sama. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ini merupakan surah Al-Ikhlas. Cuba kamu bayangkan dan kamu fikirkan, surah Al-Ikhlas ini adalah surah yang keberapa di dalam Al-Quran? Mesti kamu ingin tahu kan? Jom kita slot seterusnya. Anak-anak yang Ustaz kasihi sekalian, baiklah, pengenalan surah Al-Ikhlas bahagian 1. Ini merupakan fakta-fakta yang berkaitan dengan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas merupakan surah yang ke-112 di dalam Al-Quran. Ia mempunyai 4 ayat dan ia merupakan surah Makkiyah. Ialah surah yang diturunkan di Mekah. Jadi ini merupakan antara fakta berkaitan surah Al-Ikhlas. Jadi anak-anak sekalian, jom kita belajar maksud surah Al-Ikhlas. Jom. Anak-anak murid sekalian, maksud ayat yang pertama iaitu katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Ya, maksudnya Tuhanku Allah yang Maha Esa, Allah adalah yang Maha Esa, tunggal, tiada yang lain. Ayat kedua, Allah menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Ini bermaksud apa-apa sahaja permintaan ataupun hajat, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Jangan mohon kepada pihak-pihak yang lain, insya-Allah. Seterusnya, ayat yang ketiga, ia tiada beranak dan ia pula tidak diperanakkan. Ini bermaksud Allah bukan anak dan juga Allah bukan ibu dan juga bukan bapa. Ayat keempat maksudnya, dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya. Allah tidak menyerupai sesiapa pun di dalam muka bumi ini. Anak-anak sekalian, jom kita ketahui pengenalan surah Al-Ikhlas bahagian 3, iaitu surah Al-Ikhlas dikenali sebagai surah Al-Ikhlas kerana menegaskan kemurnian tauhid kepada Allah. Kedua, Allah memiliki sifat yang sempurna yang menafikan segala bentuk perkara syirik kepadanya. Dan yang terakhir, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun makhluk yang menyamai dan menandinginya. Tidak kisahlah manusia, jin, malaikat, syaitan dan sebagainya. Tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz harap kamu faham ya, insya-Allah. Anak-anak murid Ustaz sekalian, yang ini merupakan pengenalan surah Al-Ikhlas versi Rumi. Ini sama juga seperti Ustaz terangkan tadi dan boleh dibaca. Baiklah, seterusnya ini merupakan tuntutan surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga ayat 2 sahaja untuk kelas hari ini. Baiklah, ayat yang pertama, kandungan surah dalam surah Al-Ikhlas ialah Islam adalah agama yang tauhid, ya. Dan mana tuntutannya, kita harus meyakini Allah yang Maha Esa. Kedua, sentiasa ikhlas dalam ibadah kita. Tidak boleh mengharapkan balasan dan memperbanyakkan menyebutkan la ilaha illallah. Yang kedua pula, ayat kedua, kandungannya Allah tempat meminta pertolongan, di mana tuntutannya kita harus memohon pertolongan hanya kepada Allah sahaja.
menghindari diri daripada melakukan syirik kepada Allah SWT. Kita juga harus menghindari daripada perasaan putus asa dan juga bersangka baik dengan setiap ketentuan Allah. Kerana apa yang berlaku di muka bumi ini Allah sudah tetapkan. Kita harus redha, insya-Allah. Jadi sebagai kesimpulan pada hari ini, yang pertama, kita haruslah bertakwa kepada Allah SWT dengan melakukan segala suruhannya. Yang kedua, mengelakkan melakukan kejahatan dan memperbanyakkan kebaikan. Dan yang ketiga, taati Allah yang Maha Esa. Jadi sebagai tugasan untuk hari ini, sila nyatakan 4 fakta mengenai pengenalan surah Al-Ikhlas dan juga sila buat typing dan nyatakan maksud dan tutuan ayat 1 dan ayat 2 surah Al-Ikhlas dan hantar, insya-Allah. Baik, terima kasih kerana menonton. Sekiranya ada persoalan, boleh tanyakan kepada Ustaz. Kita jumpa lagi kelas akan datang. Assalamualaikum. Selamat melakukan tugasan. Selamat bercuti. Assalamualaikum. Terima kasih.